Jadi akan kita bawakan tetamu yang kita jemput ke studio, penerima anugerah Hari Guru ke-33. Jadi bagaimana Is? Ya, silakan. Terus siapa sahaja tetamu kita? Ya, kita perkenalkan tetamu kita pada pagi ini. Seperti yang telah kita perkenalkan di awal pertemuan kita tadi, ya, 3 orang narasumber kita yang merupakan penerima anugerah sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini. Dan pertama sekali kita perkenalkan, kita ucapkan juga selamat datang kepada Yang Mulia Puan Cikgu Fatimah binti Haji Muhammad Jaafar, merupakan penerima anugerah penghargaan Hari Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di tengah-tengah, terima kasih kita ucapkan kepada Puan kerana bersedia hadir bersama kita pada pagi ini. Silakan Hani. Ya, dan di samping Puan adalah Yang Mulia Cikgu Pengiran Rosnani binti Pengiran Haji Abdul Hamid, penerima anugerah penghargaan Hari Guru. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah Nervous? Nervous sikit. Sebenarnya di depan kelas, tiba-tiba di depan kamera. Itulah biasanya bercakap di depan Anak student. murid. Dan tetamu kita yang ketiga pada pagi ini, kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Cikgu Liu Yong Kim, betul ya? Betul. Kita ucapkan selamat datang, selamat pagi. Terima kasih. Apa khabar? Kabar baik. Ya, dan Cikgu merupakan penerima anugerah Guru Cemerlang, ya, tahniah kita ucapkan. Saya. Baik, terima kasih untuk ketiga tetamu kita sekali lagi kerana berkesudian meluangkan masa bersama kami di Rempai Pagi pada pagi ini. Jadi untuk memulakan soalan Untuk kita dalam sesi wawancara ini. Jadi mungkin lagi. tidak payah angkat tangan. Kita tanyakan kepada Cikgu Fatimah. Ya. Jadi mungkin boleh mengetahui Cikgu antara mengongsikan awal permulaan karier Cikgu sebagai seorang pendidik ini. Mungkin boleh dikongsikan. Okey, Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya mula bertugas di Sekolah Vocasional Nahdlatul Ragam, sekarang dikenali sebagai IPTE Nahdlatul Ragam selama 2 tahun. Dan seterusnya saya dipindahkan ke Sekolah Menengah Saidina Umar Khattab, Lumapas, dari 2014 hingga sekarang. So, buat masa ni saya mengajarkan BTech Art and Design. So, banyak pengalaman lain mengajarlah selain daripada BTech Art and Design sendiri. Jadi sekarang ini BTR di Saidina Umar. Berapa lama tu? Bermula dari September 2014 hingga sekarang. Kemudian kita ingin tanyakan pula pengalaman daripada Cikgu Liu sendiri. Mungkin dapat dikongsikan bersama, silakan. Terima kasih. Selamat pagi sekali lagi. Saya sudah berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan selama 36 tahun. 36 tahun. Bermula tahun 1986, setelah menamatkan ijazah dari England, saya ditempatkan di Maktab Sultan Umar Ali Saifuddin, Maktab SUAS, hingga tahun 1988. Di penghujung tahun 1988, saya diantar berkursus selepas ijazah, kursus pendidikan di Australia. Kembali di Australia, saya ditempatkan di Sekolah Menengah Sultan Sarip Ali Salembigar dari tahun 1989 hingga tahun 1993. Tahun 1994 ke tahun 1999 saya diatur dan ditempatkan di Sekolah Menengah Saidina Abu Bakar mengajar subjek commerce. Mulanya di SUAS dulu mengajar subjek economics. Di Saidina Abu Bakar hingga tahun 1999, semasa saya bertugas di Saidina Abu Bakar, menjadi timbalan pengetua jua di sana, saya membuat kursus sarjana di UBD separuh masa part time tahun 1997 hingga tahun 1999. Tahun 2000 saya ditukar menjadi timbalan pengetua, ditukar tempat bekerja di daerah Tutong, Sekolah Menengah Muda Hasim. Menjadi timbalan pengetua, mengajar mata pelajaran komersi dan sejarah, dan seterusnya
saya dilantik menjadi pengetua di sekolah yang sama. Tahun 2006, saya diantar ke Singapura mengikuti kursus kepimpinan dalam pendidikan. Sekembali dari Singapura tahun 2007, saya diatur untuk bertugas di Sekolah Menengah Mengelait sebagai pengetua Sekolah Menengah Mengelait hingga ke penghujung tahun 2011. 2011 sambung lagi. 2011 penghujung tahun 2011 saya ditukar untuk bertugas menjadi pengetua Sekolah Menengah Berakas. Sehingga saya bersara tahun 2015. 2016 sambung lagi. Saya bersara. 2016. Lepas bersara. Selepas bersara. 2017 saya menerima tawaran untuk bertugas menjadi pengetua di sekolah swasta, di sekolah Saint Margaret hingga sekarang. Jadi tiga daerah telah pun dididik ditawan oleh Cikgu Liew. Jadi perjalanan yang begitu panjang, pastinya dengan pengalaman yang begitu mendalam sekali dan meluas sekali, Cikgu Liew. Kemudiannya pada ingin siapa lagi diketahui ni sila ceritakan kepada perjalanan Cikgu Pengiran Rosnani, boleh berceritakan mengenai perjalanan karier Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjalanan pengajaran saya tidak sepanjang Cikgu Liew. Tapi pengalaman pasti kaya dengan pengalaman. Alhamdulillah adalah. Saya mula bertugas pada tahun 2004 di Sekolah Menengah Pengerat Anak Puteri Hajar Masnah, di mana saya masih mengajar sekarang. Mengajar mata pelajaran sains. Pada tahun yang sama juga saya dilantik menjadi guru pengawas pasukan kadet polis. Jadi sampai sekarang juga saya masih guru pengawas pasukan kadet polis di sekolah saya. Masa mula bertugas mengajar memang semangatlah, mencabar, berkobar-kobar pasal baru graduate kan, jadi dan minatlah, alhamdulillah. Jadi ada same time juga pada masa yang sama memang aktif dari sekolah dulu, dari sambung ke UBD, and then masa mengajar pun masih aktif, ikut bola jaring, berlari, pingpong pernah juga. So alhamdulillah jadi seorang guru memang multi talented lah, multitask juga. So alhamdulillah memang pilihan yang tepatlah kali. Itulah sebagai seorang guru, seorang individu yang bukan sahaja mengajar tapi juga mendatangkan inspirasi, melahirkan inspirasi kepada anak-anak untuk mengetahui potensi yang mereka ada. Kemudian Cikgu Hani pula dah baca perjalanan. Saya belum lagi, jangan ditanya saya. Jangan dulu. Kita bergurau sebetulnya. Baik, kita kembali bersama dengan Cikgu Puan Fatimah, merupakan penerima anugerah penghargaan Hari Guru. Mungkin dapat menceritakan dan mengongsikan kepada penonton kita di luar sana. Mungkin sebetulnya siapakah pendorong ataupun memberi semangat ataupun inspirasi sehingga mendapat anugerah yang telah pun dianugerahkan kepada cikgu? Mungkin kita kongsikan bersama. Silakan. Okey. Pendorong utama sebenarnya adalah daripada pihak sekolah sendiri, pihak sekolah, jabatan sekolah, pelajar dan ibu bapa sebenarnya. So mungkin jawapan ini daripada yang sebelum ni. So kenapa? Because of bila melihatkan pihak sekolah memberikan kami sokongan, dorongan tidak putus-putus untuk guru-guru dan peluang pelajar. Juga, itu yang memberikan kami lagi bersemangat untuk mengajar. And then salah satunya juga Jabatan Bahagian Akademik, Jabatan Sekolah-Sekolah melalui Jabatan Peruntukan dan Pembekalan sentiasa memastikan sekolah-sekolah yang menawarkan program BTEC ini diberikan sumber dan fasilitis yang dapat menampung keperluan pelajar dan guru. Dan selain itu juga pelajar-pelajar melihat kesungguhan pelajar-pelajar itu membuatkan kami guru-guru lebih berinspirasi untuk mengajar, untuk meneruskan kami punya tanggungjawab kami sebagai seorang pendidik. Jadi kami memastikan pelajar kami berjaya untuk memperolehi sijil di peringkat level 2 di sekolah menengah. Dan seterusnya yang terakhir iaitu ibu bapa kepada pelajar-pelajar yang diajarkan di sekolah,
mereka menaruh harapan kepada kami sebagai pengajar guru BTEC, bukan saja di sekolah menengah yang saya ajar, tapi juga sekolah menengah lain yang menawarkan program BTEC. So kami guru-guru BTEC memang memang termotivasi dan terinspirasi dengan penuntut kami, dengan ibu bapa dan juga pihak sekolah. Jadi cikgu ya, mungkin dapat ceritakan sedikit sepanjang perjalanan cikgu dalam melaksanakan ataupun menjalani tugas tersebut, andainya ada berhadapan dengan masalah-masalah dengan penuntuk-penuntuk ini, bagaimana untuk memberi suntikan kepada mereka agar mereka akan terus bergiat dan juga dapat meningkatkan lagi kualiti mereka? Ya, bagi pelajar-pelajar BTEC yang mempunyai memang ada setiap sekolah ada mempunyai latar pelajar yang dari pelbagai latar belakang, sosio background persekitaran dorang dengan sikap. Jadi kami sebagai guru-guru bekerjasama dengan pihak sekolah, bahagian kaunseling dan bahagian kerjaya. So memastikan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah tentang sikap, attitude, jadi kami memberikan motivasi tanpa ada had. Di mana diperlukan oleh penuntut, di mana diperlukan oleh guru, kami akan memanggil pelajar secara berperingkat-peringkat. Jadi melihat dorang keputusan dorang. So by looking at the grade satu, dari grade yang dorang perolehi semasa proses pembelajaran, di mana kami nampak pelajar yang tercecer, itu yang kami utamakan. Dibagi kaunseling, dia membuat perjumpaan dengan ibu bapa. Salah satu yang saya dengan ibu bapa di sekolah, kerjasama daripada ibu bapa sangat baik. Ya, itulah juga antara inisiatif pendidikan inklusif Kementerian Pendidikan. Seterusnya, Tuan Cikgu Liew Yong Kim memandangkan cikgu juga adalah merupakan penerima anugerah guru cemerlang, khususnya juga sebagai seorang pemimpin sekolah. Mula-mula sebagai pendidik dan kemudian sebagai pemimpin sekolah. Apa sebenarnya antara inisiatif cikgu untuk memastikan bahawa sekolah cikgu melahirkan anak murid yang pelajar-pelajar yang begitu cemerlang dan orang berkarih dan berusaha untuk mencapai kejayaan itu? Terima kasih. Beberapa usaha dan inisiatif dilakukan oleh pihak sekolah. Contohnya, kita ini memeriksa perancangan pengajaran guru-guru. Diperhatikan objektif pengajaran itu seperti yang sepatutnya. Dan diperiksa juga aktiviti-aktiviti yang dilakukan semasa mengajar. Sebagai seorang pemimpin sekolah, kita ini memberi bantuan, sokongan kepada guru-guru. Contohnya, sekolah membekalkan proyektor, smartboard, TV, komputer disediakan. Juga untuk menyenangkan para pelajar mendapatkan nota-nota pelajaran yang penting, kita ini memberi kemudahan bagi guru-guru mencetak tajuk-tajuk ke pelajaran yang tertentu bagi para pelajar. Bagi pelajar yang kurang bermotivasi, kita ni adakan kaunseling. Guru-guru kaunseling ada di sekolah, sedia memberikan perkhidmatan mereka. Ada juga para guru yang datang awal ke sekolah untuk membuat persiapan, untuk persiapan dan membantu para pelajar yang kurang paham tentang pelajaran, isi pelajaran. Kita ini ingin mengucapkan, bagi pihak sekolah ingin mengucapkan berbanyak terima kasih pada guru-guru berkenaan. Kemudian Cikgu Liew, ya, mungkin dapat kita kongsikan, jika tadi kita lebih banyak memfokuskan kepada penuntut-penuntut ataupun murid-murid ya di bawah didikan Cikgu sendiri, secara peribadi, kalau untuk memberi suntikan semangat pula kepada tenaga pengajar ataupun guru-guru lain, masalah jarak jauh selama perjalanan Cikgu sangat panjang dan sangat banyak ya tempat-tempat yang telah pun ditugaskan. Macam mana untuk kita ni lebih bersemangat? Kadang ada yang merungut, jauh juga tempat tinggalku daripada itu. Jadi macam mana Cikgu?
peranan guru sangat penting dalam membangun sebuah negara. Barangkali pernah kita dengar pemenang hadiah Nobel Malala Yousafzai pernah berkata, seorang pelajar, seorang guru, sebuah buku, sebatang pena dapat mengubah dunia. Peranan guru jelas sangat penting. Kita ni inginkan para guru ni bersemangat, bermotivasi. Barangkali jelas bagi kita ni semua profession, career kita ni bermula dari guru. Pengajaran diberi oleh guru. Itu sangat penting. Menjadi guru bukan hanya mendidik, ABC 1, 2, 3, malah mendisiplinkan. Dan kita ni menanam nilai-nilai murni arah pelajar kita ni. Begitu ya Hani, suntikan semangat daripada seorang penerima anugerah guru cemerlang kita. Jadi kepada tenaga pengajar kita, anak-anak baru yang bercita-cita untuk menjadi seorang guru, itulah suntikan semangat daripada yang telah dikongsikan oleh Cikgu Liew Yong Kim yang telah pun memiliki ataupun orang mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam dunia pendidikan ini. Ya, begitu panjang sehingga menjadi seorang pemimpin sekolah walaupun setelah bersara. Betul. Baik, seterusnya Cikgu Pengiran Rosnani ingin mengetahui sebagai seorang guru mata pelajaran sains, juga aktif sebagai salah satu anggota di Cadet Polis. Jadi mungkin boleh diceritakan antara inisiatif dan usaha cikgu bagi mendidik pelajar-pelajar ini. Alhamdulillah, selama saya jadi guru sains, pihak sekolah memang memastikan setiap penuntut mesti masuk di dalam lab. Diwajibkan semua penuntut, especially yang lower science, untuk membuat praktikal di dalam lab. So setiap kali ada kelas sains, kelas itu sepenuhnya akan dibuat di dalam bilik lab. Selalunya kalau penuntut di sekolah rendah, mereka masih mengadakan kelas sains di dalam kelas, tetapi sudah naik ke sekolah menengah. We try to let them to have lessons in the lab. So alhamdulillah di sekolah saya, Sekolah Menengah Pengenalan Puteri Raja Masnah, kami memang mempunyai cukup barang-barang untuk membuat praktikal di dalam lab. So alhamdulillah lah. Yang kedua, pihak sekolah memastikan yang segala nota disupply oleh admin. Jadi tidak ada permasalahan dalam membagi nota kepada penuntut-penuntut. Begitu juga dengan textbook. Tidak ada masalah dengan kekurangan textbook bagi penuntut-penuntut di sekolah. Alhamdulillah. Bagi cikgu-cikgu, kami setiap minggu memang diberi PD, Professional Development. So alhamdulillah, dari segi psikologi, dari segi cara mengajar memang diupdate lah. Dalam setiap tahun itu memang ada peningkatan, ada pengupdatean dalam pengajaran. Dari segi penuntut juga, kami memastikan penuntut yang ada masalah diambil maklum. Mungkin kadang ada masalah kereta ataupun untuk datang ke sekolah. Betul. Kadang ada yang ada masalah kewangan, mungkin tidak ada wang untuk membeli workbook atau barang-barang alat tulis. Jadi memang kami take note lah. InsyaAllah memang dipikirkan dan ditolong dari bahagian HCP, dimaklumkan juga, pihak sekolah dimaklumkan. Kami alhamdulillah di sekolah Pak Masnah memang kami mengambil kira lah tentang permasalahan penuntut. Indah kami macam lihat saja yang kelas yang atas, kelas bawah pun memang kami
lihatlah macam mana dorang perlu diberi perhatian juga ya. Perlu diberi perhatian. Especially yang kurang, So alhamdulillah di sekolah memang teamwork memang kuatlah. And then pihak admin, pengetua dan DPs memang selalu react with HODs. We have our own WhatsApp group lah tu, WhatsApp group. Ada dengan HODs, ada dengan admin, ada dengan grup department. So WhatsApp dalam grup sekolah memang banyaklah untuk memastikan yang penuntut-penuntut ini dijaga. And then semua info, semua guru-guru pihak sekolah dapat makluman yang terkini. Especially disebabkan oleh COVID kan last time. Jadi sama juga dengan makluman untuk direct ke parents, ibu bapa. Jadi semua guru-guru memang selalu ada contact lah direct WhatsApp group with students. Jadi because of the COVID itulah. Jadi memang satu kolaborasi. Sebagai seorang pendidik ini untuk melahirkan insan-insan yang cemerlang. Memerlukan kolaborasi di antara guru-guru bersama dengan administration, begitu juga dengan ibu bapa. Betul. Pastinya memainkan peranan yang begitu penting. Seterusnya mengenai dengan cabaran. Pastinya dengan pengalaman yang panjang dan pengalaman yang ada di dalam mendidik ini ada pelbagai cabaran yang melanda. Mungkin salah satunya adalah seperti yang Pengiran Rosani katakan sebentar tadi, iaitu pandemik. Saat dunia berhadapan dengan pandemik, jadi bagaimana situasinya? Berhadapan dengan masalah penuntut-penuntut, ya. Mula-mula masa pandemik bermula, gelombang pertama. Ya, gelombang pertama panik sedikitlah. Panik sedikit pasal apa? Kami guru-guru dimaklumkan untuk membuat persediaan online of which pada masa itu kurang dalam segi mengajar online. Jadinya alhamdulillah dipelajari juga barang itu. And then pihak sekolah pun membagi ada maklumat mengenai dengan macam mana membuat online. And then MS Team dibukakan. And then alhamdulillah lah pihak admin lah yang banyak mengusahakan semua apa yang online ni. And then kami pun after that diberi kursus, dibagi PD, project development untuk mengajar online ini. Alhamdulillah pihak sekolah memang sangat membantulah. Amat mencabar, namun hikmahnya pastinya anak-anak murid ataupun pelajar-pelajar ini lebih biasa dengan menggunakan alat-alat peranti, teknologi bagi pembelajaran mereka. Seterusnya mungkin boleh ditanyakan kepada Cikgu Fatimah mengenai dengan penggunaan teknologi. Apatah lagi bagi pelajar-pelajar BTech. Dan sekarang kita ketahui Kementerian Pendidikan amat menitik beratkan juga, salah satunya adalah aspek blended learning ini. Jadi mungkin Cikgu boleh mengkongsikan mengenainya. Okey, memang satu cabaran bagi kami tenaga pengajar BTech, di mana kami pelajaran yang khusus yang kami ajarkan ini merupakan portfolio tugasan tahunan. Jadi coursework dorang penuntut-penuntut mesti diselesaikan dalam masa 1 tahun. Disebabkan oleh pandemik, jadi kami menyediakan home learning pack kepada pelajar berbanding pada macam Cikgu Pengiran Rosani tadi katanya menyediakan platform untuk penuntut MS Team, WhatsApp group, tapi untuk BTech itu kurang membantu. Okay. Kami memerlukan pembelajaran berjalan macam seperti biasa. Oleh itu kami pihak sekolah dan guru-guru serta ibu bapa memberikan kerjasama untuk mengambil home learning pack yang telah disediakan oleh pihak sekolah, oleh guru-guru untuk mengambil di sekolah. Sepanjang satu pack tu yang disediakan khas untuk 3 bulan pembelajaran. Dalam masa 3 bulan, satu unit, satu modul yang diajarkan mesti selesai dalam masa yang ditetapkan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Untuk memastikan dalam 1 tahun, pelajar dapat menyiapkan 4 kursus. Cabaran lain juga, mungkin pelajar-pelajar di kawasan saya sendiri tidak mempunyai keedaraan, contoh di kampung air. Jadi saya sendiri yang menghantarkan ke rumah mereka. That's the cabaran. So that's the only things yang I remember until now. Macam, wah, siap je rupanya mengantar ni.
Mengantar ke rumah di kampung air. We call it runner kan, daripada runner. So, macam mana rasanya? So, tapi when the parents look into kami, guru-guru yang sendiri mengantar ke rumah, kami dihargai. Ya. Itulah, walaupun COVID, macam, okay, it's okay. Boleh berjalan sendiri, sunyi pula jalan masa tu, tapi because of we have to berhati-hati juga dengan keadaan sekitaran masa tu, keselamatan guru apa. Tapi alhamdulillah, pelajar BTEC kami masa tu semua dapat menyelesaikan tugasan tepat pada waktunya. Itu pengorbanan sebagai seorang pendidik, bukan sahaja dalam menyelesaikan menyelesaikan home learning pack itu. Secara ekspresnya orang. Tapi diantar juga secara segera tapi diantar juga. Kerana kita yakin Hani, setiap berlaku itu pasti ada hikmahnya. Dan setiap apa yang Tani lalui itu merupakan sebagai guru untuk menjadikan Tani untuk lebih kata orang berdikari dan juga lebih dewasa lagi ya. Dan nampaknya sebetulnya kita ingin bersama sedikit dapat kita saksikan ya, dapat kita tonton antara anugerah yang telah pun dianugerahkan ya kepada guru-guru yang telah pun kita jemput ke studio pada pagi ini. Mula-mula kita ke Cikgu Puan Fatimah binti Muhammad Jaafar, penerima anugerah penghargaan Hari Guru di tengah-tengah ya, Cikgu ya. Tahniah kita ucapkan sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu dia dapat kita saksikan. Kemudian berikutnya kepada Yang Mulia Cikgu Liu Yong Kim, penerima anugerah Guru Cemerlang. Ada jam tangan di sana. Ya, itu tahniah kita ucapkan. Ya, sebagai satu tanda penghargaan bagi sambutan Hari Guru yang ke-33 dan seterusnya Cikgu Pangeran Rosnani binti Pangeran Haji Abdul Hamid. Jadi berbalik kepada pengajaran ini, pastinya dalam menyediakan platform ataupun satu perkara yang begitu mencabar, apatah lagi sesuatu yang perkara yang baru. Bukan saja tadi mesti mengajar anak-anak ni, diri sendiri yang dulu diajar. Sebelum tadi dapat mengajar. 2 minit tersisa ucapan sambutan Hari Guru. Silakan kepada Cikgu Liu Yong Kim. Terima kasih. Ingin diucapkan kepada semua warga pendidik, teruskanlah usaha dengan penuh dedikasi, berkomitmen tinggi, bekerja tanpa mengira masa, banyak-banyak bersabar, dan masa membimbing para pelajar dengan penuh rasa kasih sayang. Cikgu Fatimah, silakan. Okey, bersempena dengan tema Guru Berkualiti Pemancu Transformasi Pendidikan, jadi saya mengambil itu sebagai kami punya benchmark. Okay. Di mana kami guru-guru, kita ni guru-guru Brunei Darussalam, khususnya guru-guru BTEC seluruh Brunei yang ada 30 buah, lebih daripada 30 buah sekolah yang menawarkan program BTEC. Jadi supaya sentiasa menerima segala perubahan positif, so lebih kepada proaktif dan segala ilmu yang dicurahkan kepada pelajar mendapat keberkatan untuk di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan akhir sekali kepada Cikgu Pangeran Rosnani, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada kehadapan Majlis ke bawah duli yang telah berkesudian menyampaikan anugerah penghargaan Hari Guru pada tahunannya. Saya mau mengucapkan juga selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di Brunei Darussalam amnya dan khususnya kepada guru-guru di Sekolah Menengah Pangeran Puteri Hajar Masnah. Selamat Hari Guru cikgu-cikgu. Selamat Hari Guru juga kita ucapkan dan terima kasih kerana sudi hadir di Rampai Pagi pada hari ini. Bukan sahaja menceritakan mengenai dengan pengalaman tetapi pastinya memberikan suntikan inspirasi kepada guru dan juga mungkin bakal-bakal guru yang berminat untuk menjadi seorang pendidik. Terima kasih dan tahniah kita ucapkan. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.